Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. وقال أيضا: بشروا المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Yang mulia pada pengurusi jawatan kuasa masjid dan Ustaz Haji Farhan, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita bersyukur pada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bangkit dan hidup kita semula daripada kita telah matinya semula. Kata ulama, tidur satu bahagian daripada mati, ataupun dibilangkan mati kecil. Mati ini terbagi pada tiga. Yang pertama, mati besar, ialah mati hati. Hati dia mati, tapi jasad masih hidup di atas dunia. Hati dia dah mati dah. Rasa dia cerita apa, cerga pun tak mau, neraka pun dia tak takut. Sehingga dia tak boleh nak ibadat kepada Allah. Itu yang dikatakan matinya hati dia. Yang kedua, kata ulama, mati pertengahan, ialah mati yang kita sembahyang-mayang. Mati apabila roh keluar daripada jasad kita. Dan yang ketiga ialah mati kecil, iaitu mati kita tidur semalam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Sebab tu apabila seorang tu dia nak tidur, dia bertaubat kepada Allah, dan dia berhadap tidur, dibanding dengan tidur dengan doa. Apabila dia jaga pula, dia baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji-puji bagi Allah yang mana Allah Ta'ala telah hidupkan kita semula ba'dama amatan, selepas pada mati kita. Itu mana kata tidur tu mati. Dalam doa pun sebut kata ba'dama amatana, selepas daripada mati semalam ni.
Tapi satu hari pun kita kena pergi juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, apabila kita jaga pula daripada tidur kita, kita dapat boleh baca doa, maka satu ikatan terhurai, ikatan syaitan. Tersebut dalam hadis, apabila kita masuk pada tempat tidur kita, dan syaitan dia tambah 3 tambah. Syaitan dia tambah kita 3 tambahkan, dan dia jampi pula pada tali yang tambah. Jampi mana? Nah, dia kata malam tu panjang lagi. Malam itu masih panjang. Sebab tu kita jaga-jaga dah. Tengok ada 10 minit lagi cukup. Dan lagi 10 minit. Nah, itu dia. Apabila kita jaga pada tidur, idza staiqadha fa dzakarallah. Apabila dia jaga daripada tidur, menyebutkan nama Allah, dia baca doa, dia boleh mengucap, maka terhurai satu tamatan syaitan. Apabila dia bangun pula, ambil wudu, buat persiapan untuk nak sembahyang ni, maka 2 tamatan akan terhurai. Dan apabila dia dapat boleh sembahyang pula sebelum daripada subuh, walaupun 2 rakaat, maka terhurailah 3 ikatan syaitan tadi. Apabila 3 ikatan syaitan terhurai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi itu orang tu akan didapat rahmati Allah. Dia rasa rajin, dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dia tak rasa berat. Kalau orang tu tak ada lepas daripada tamatan syaitan tu, pagi-pagi dia bangun daripada pagi tu, dia tak tenang dalam hidup jiwa dia. Buah tu pun tak kena, buah ni pun tak kena. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, dan juga kita dapat hadir pada rumah Allah pada pagi ini. Dapat kita bersama-sama sembahyang subuh dengan secara berjamaah. Subuh ni lebih, sebab tu ada sebut dalam kitab I'anatul Talibin. Sembahyang berjamaah yang paling afdal, yang paling lebih sekali kena pada sembahyang Jumaat. Sebab berjamaah Jumaat tu wajib. Boleh tak kita nak sembahyang seorang Jumaat? Kalau boleh ada pun, dia ada tu. Dan tak betul lah. Sebab syarat nak sah Jumaat kena jamaah. Sekurang-kurang 40 orang. 40 orang dalam mazhab Syafi'i, 40 orang yang mustautin, yang sah semayang diri dia. Itu sebab tu semayang jamaah yang paling afdal ialah berjamaah pada Jumaat. Yang kedua, yang lebih afdalnya semayang jamaah pada subuh pagi Jumaat kemarin ini. Kita dapat baca ayat sejadah, dapat sujud sejadah. Syaitan dia rasa cukup hina dia. Syaitan dia rasa cukup hina. Syaitan kata mana? Bertuahlah kamu, beruntunglah kamu apabila dah bacanya ayat sejadah, kamu dapat sujud sejadah, sujud kepada Allah. Tapi malangnya aku, celakanya aku, dengan sebab aku tak sujud, yang mana Allah Ta'ala perintah padaku sujud kepada Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Itu dia. Dan yang ketiga yang lebih kita sembahyang berjamaah ni, sembahyang jemaah mana? Jadi subuh pada hari-hari yang lain. Hari ini Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu, Khamis, itu lebih. Sebab tu kita dia jaga istiqamah. Lagi pula yang kelebihan kita mari rumah Allah pada waktu yang gelap. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersediakan satu tempat di dalam jannah. Dan satu tempat yang hebat di dalam jannah. Lagi pulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendak khabar gembira oleh kamu, hendak khabar kesukaan oleh kamu akan orang yang banyak berjalan pada waktu gelap ilal masjidi, kepada masjid. Pada waktu gelap dia datang rumah Allah. Dia berjalan melalui rumah Allah. Ataupun dia naik kenderaan mari masjid pada waktu malam gelap ni. Khabar gembira ni apa? Bin nurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari akhirat. Hari akhirat ni gelap, tapi apabila orang tu dia istiqamah, dia dapat hadir pada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi cerah dengan nur yang sempurna.
pada hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita masuk pada waktu subuh ni, apabila kita masuk pada waktu subuh, yang mana telah berpesan oleh seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham, di kalangan ulama as-sufi, dia kata idza dakhala as-sabah, apabila masuknya waktu subuh, lazimahu an yashkuruhu ala arba'ati asya, lazimlah di atas kita ni bersyukur kepada Allah Ta'ala 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama, kita bersyukur dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan hati kita dengan cahaya nur, dengan nur hidayah, dengan nur petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah alladzi nawwara al-qalbi bi nuril huda. Puji-puji bagi Allah yang mana Allah Ta'ala itu menerangkan hati kita dengan nur petunjuk. Yang kita dapat sampai rumah Allah ni kan ada nur petunjuk daripada Allah. Kalau orang tak ada nur petunjuk ni, dia dapat ibadat tak? Tak dapat ibadat. Tak dapat ibadat kepada Allah. Dia. Waj'alni mu'minan, dan Allah Ta'ala menjadikan kita ni seorang yang beriman kepada Allah. Walam yaj'alni dhallan, dan kita ni Allah Ta'ala tak jadi orang yang sesat. Alhamdulillah. Satu nikmat. Dan Allah Ta'ala masih tak membutakan hati kita. Atau Allah Ta'ala bagi hidayah, nurul huda, nurul hidayah, nur petunjuk daripada Allah. Sebab tu kena bersyukur pada Allah. Yang kedua kita bersyukur ialah Allah Ta'ala menjadikan kita ni setengah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji-puji bagi Allah yang mana Allah Ta'ala menjadikan kita ni setengah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar kalau kita tahu ganjarannya, kelebihannya. Sebab tu tersebut dalam hadis hari Jumaat, Allah Ta'ala hari Jumaat ni, dan orang baca khutbah dia akan dapat pahala daripada malaikat hebat dia. Orang yang azan, orang yang jadi imam, orang yang sembahyang di belakang imam akan dapat pahala malaikat hebat pada dia. Tersebutlah kitab dia, dia kata ini ketentuan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nampak? Kalau kita baca hadis itu panjang pula. Allah Ta'ala buatnya betul dengan Baitillah ni, ada Baitul Ma'mur. Dan ada menara tu panjang tinggi dia 500 tahun perjalanan. Setiap hari Jumaat yas'udu Jibrilu 'alal manara, naiklah Jibril di atas menara tu, Jibril di azan. Mikail naik di atas mimbar baca khutbah. Israfil naik di atas mihrab menjadi imam. Apabila selesai daripada sembahyang, Jibril kata, apa yang hasil pada aku daripada pahala, wahabtuhu, aku hebatkan pahala aku kepada tukang azan yang azan di atas muka bumi ini. Dia baca khutbah pula, yang hasil aku pahala aku hari ini, aku hebat kepada khutbah orang yang baca khutbah di atas muka bumi ini. Yang jadi imam pula, dia kata aku hebatkan pahala aku kepada imam dia jadi imam pada hari Jumaat. Malaikat pula di belakang tu, dia hebatkan pahala sembahyang dia ni kepada mereka yang salla khalfal imam, yang sembahyang di belakang imam pada hari Jumaat. Orang tak datang tak dapat. Tapi dia kata pula ini ketentuan pada umat ni, tak ada pada umat yang dulu. Allah Ta'ala pula kata, wahai malaikat aku membuat begitu, adakah mulia pada umat, pada hamba aku ni? Ya, aku pun juga nak mulia kepada hamba aku, menjadi saksilah bahwasanya aku ampunkan dosa hamba-hambaku yang datang sembahyang Jumaat. Ni pun orang panggil ketentuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah kelebihan Jumaat. Baca dalam hadis. Lepas tu kita nak syukur pada Allah, kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang kita nak bersyukur, alhamdulillah alladzi ja'ala rizqi bi yadihi. Dan puji-puji bagi Allah yang mana Allah Ta'ala menjadikan rezeki itu pada kita ni
tak jadi rezeki kita pada orang lain. Tak bukan rezeki. Nah, tadi rezeki itu minallah, daripada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, mencari rezeki, tapi jangan sampai kamu tinggalkan ibadat kepada aku. Nah, aku yang bagi rezeki, fala tatruqit ta'ati bisababil rizki. Jangan kamu tinggalkan taat pada aku dengan sebab kamu sibuk dengan rezeki. Kadang-kadang semua orang dia sibuk dengan rezeki dia tinggal ibadat pada Allah, dia tinggalkan sembahyang, dia tinggalkan sembahyang, dia tinggalkan puasa, dia tinggalkan baca Quran, dia tinggalkan zikir. Sebab apa? Tak ada mencari rezeki ini. Sebab tu muslimin muslimat ini kata Allah, kita kena ingat, ibadah satu asbab yang Allah Ta'ala nak memurahkan rezeki kita. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, kita nak ibadat bukan kita cari masa yang kosong, tapi ibadat kita kena mengkosongkan masa kita, memperluangkan masa kita. Semacam mana hadis yang diriwayat daripada Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu rabbukum, telah berfirmanlah oleh Tuhan kamu fil hadisil qudsi, dalam hadis kursi. Allah Ta'ala kata macam mana? Ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati. Wahai anak Adam, hendaklah kamu memperluangkan masa kamu untuk mengingati aku, untuk beribadah kepada aku. Yang kita ni pula sembahyang cari masa luang. Masa tak ada hijrah baru nak ibadat. Allah Ta'ala bukan kerana begitu. Allah Ta'ala semua kita ni kurban. Allah Ta'ala semua kita ni memperluangkan masa untuk ibadat pada dia. Allah Ta'ala kata, apabila kamu memperluangkan masa kamu untuk ibadat pada aku, amla qalbakal ghina, aku nak penuhkan hati aku dengan sifat kaya. Tenangnya hati dia, rahmatnya, dan dapat rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amla yadayka rizqan, dan aku nak penuhkan dua tangan dia ni disebab rezeki. Rezeki datang mari tak tahu ke mana ni. Mari ke sana, mari ke sini, belakang, depan, kiri, kanan, mari. Allah Ta'ala bagi rezeki. Satu asbab yang Allah Ta'ala nak buah rezeki ialah kita bertaqaddum ataupun mendahulukan perintah Allah. Allah Ta'ala kata, ya bani Adam, wahai anak Adam, janganlah kamu jauhkan diri kamu daripada ibadat kepada-Ku. Kalau kamu tinggal ibadat ataupun kamu jauhkan diri kamu daripada ibadat, amla qalbaka faqran, aku nak penuhkan hati kamu dengan sifat kepapaan. Wa amla yadayka syughlan, dan aku nak penuh dua tangan engkau tu sibuk. Sibuk ni kalau orang dulu cakap, orang tua cakap tak ada tangan, buat kerja ni tak ada tangan. Penuhnya kerja dia sehingga tak ada masa untuk nak ibadat kepada Allah, tak ada masa untuk nak berdoa kepada Allah. Sebab tu kita nak mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala kata, ana razak, aku yang bagi rezeki. Maka kamu yang terima rezeki, jangan kamu tinggalkan kerana cari rezeki tadi. Yang keempat yang kita kena syukur, ialah alhamdulillahilladzi satar uyubi. Puji-puji bagi Allah yang mana Allah Ta'ala telah tutupkan keaiban kita. Allah Ta'ala tutup rahsia keaiban kita yang duduk dalam diri kita ni. Allah Ta'ala tutupkan keaiban kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Dan sebab tu empat perkara kata Ibrahim bin Adham, siapa-siapa yang puji empat perkara ni pada tiap-tiap pagi subuh, maka dia akan dapat halawatul iman, dia akan dapat kemanisan iman. Apa manisan iman? Lazatnya dalam ibadah, sedap di dalam ibadah, rindu kepada ibadah, rindunya kepada Allah, rindunya kepada Al-Quran, rindunya kepada zikrullah. Apabila masuk dalam masjid, dia rasa seronok. Semacam mana ikan duduk dalam air, kena tempat dia. Sebab apa? Iman yang ada di dalam diri dia. Sebab tu iman ni penting. Iman ni sangat penting. Kan kita ada berdoa, Allah ahyina bil iman, ya Allah hidup kami dengan iman, wa amisna bil iman, mati kami pun dengan iman, wahsyurna bil iman, dan hipun kami di pada mahsyar pun dengan iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masuk syurga pun dengan iman. Muslimin dan muslimah, apabila orang tu iman dia kuat, iman dia tak sama ni.
Iman manusia ada yazid wa yanqus, ada tambah, ada kurang. Iman tadi ada bertambah, ada berkurang. Tu dia. Nah, sebab tu iman dia tak sama. Nah, kita nak jaga, kita nak usaha supaya iman kita bertambah. Apabila iman ni ada dalam diri seorang yang mukmin, maka dia akan berjingga kepada seluruh anggota dia. Nah, semacam mana yang diriwayatkan daripada Abi Bakar Ar-Razi, an Abi Bakrin Ar-Razi qala, berkatalah oleh Abu Bakar Ar-Razi, dia kata, innal imana fi qalbil mu'minin, sesungguhnya iman yang ada di dalam hati orang mukmin, kasyajaratin laha sab'atu aghsani, dibandingnya seumpama pokok kayu yang adanya 7 dahan. Nampak? Jadi iman yang ada dalam hati orang mukmin ni dibanding diibaratkan seumpama pokok yang ada 7 dahan. Nah, pokok kayu ni apabila kita belah dia berdahan, dia berbunga, dia berbuah, dapat hasil. Maka kita pun sama juga, kita kena usaha di atas iman supaya iman kita dibuat, supaya iman kita bertambah. Baik, apabila iman ada pada kita, yang pertama kata dia husnun yantahi ila qalbi. Apabila iman satu dahan ni sampainya kepada hati kita, iman dia sampai pada hati seorang mukmin, wa thamaratuhu, dan bermula samarah, jadi buah dia, hasilnya, natijahnya apabila iman tadi ada dalam diri seorang mukmin dan sampai di hati orang mukmin, hasilnya apa? Sihhatul i'tiqad. Hasilnya ialah betul i'tiqad dia. Ini yang pertama sekali. Ya, kalau kita nak mengaji sebagai fardu ain hak wajib, awalul iman ma'rifatullah. Awal-awal agama kenalkan Allah. Barulah sebagai asas, barulah boleh letak sembahyang, barulah kita letak zakat, barulah kita letak sedekah, barulah kita letak apa semua ni boleh bina apabila asas tu ada, apabila tapak tu kukuh. Nama i'tiqad, sihatul i'tiqad, ini i'tiqad di atas jalannya ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Tu dia. Yang keduanya, apabila iman kita ini sampainya kepada lidah kita, yantahi ila lisanihi, sampai kepada lidah seorang. Apa natijahnya? Apa buah dianya? Wa samaratuhu, dan bermula hasilnya dan buah dianya sidqul maqal. Ialah lidah kita ni betul bercakap. Cakap betul. Dia cakap betul, dia berjanji betul, apa semua dia buat betul. Sidqul maqalah. Ini hasil daripada mana ni? Hasil daripada apabila iman tadi sampainya pada lidah kita. Dia. Nah, dia tak tipu orang, dia cakap pun benda yang betul. Sebab tu kalau di dalam hadis, seorang yang cakap tak betul, orang yang cakap dusta, malaikat akan duduk jauh daripada dia. Kenapa? Bau busuk perkataan yang dusta. Nampak? Dia. Dan kita usaha supaya sampai iman kita pada lidah, natijah dia, hasilnya percakapan kita ni betul. Cakapan kita ni betul. Sidqul maqal. Betul cakapan ni. As-sidqu ni setengah daripada perkara yang nak sempurnakan iman kita. Perkara yang nak sempurnakan agama, tidak, setengah daripadanya sidqu, as-sidqu, benar. Dan yang ketiga ni, apabila iman kita pula wa husnun yantahi ila rijlaini, dan satu dahan apabila sampainya iman tadi kepada dua kaki kita, wa samaratuhu, dan bermula samarahnya ataupun natijahnya ataupun hasilnya al-masyu ilal jama'ati, dapat dia boleh berjalan kepada berjamaah, berhimpunan jamaah yang baik. Dapat dia berjalan mari masjid untuk sembahyang berjamaah 5 waktu sehari semalam.
dia berjalan kepada majlis ilmu, dia berjalan kepada tempat yang baik, dia berjalan boleh ziarah pada orang sakit, dia boleh berjalan kepada rumah orang yang meninggal dunia. Semua daripada benda Rasulullah suruh ni. Nah, ziarah orang sakit, apabila orang tu meninggal, kamu pergilah rumah dia, kamu akan dapat pahala semacam mana bukit Uhud, besar dia yang ganjarannya Allah Taala bagi. Maka apabila kaki kita ni iman sampai pada kaki, maka hasilnya kaki kita boleh berjalan kepada jamaah. Jadi jalan pada jamaah. Sebab tu muslimin muslimat yang dikasihi Allah, kita mari semayang berjamaah, sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam kita jaga. Sibuk sangat. Yang paling penting ke? Isya subuh. Isya subuh ni, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sembahyang isya, man sallal isya'a fi jama'atin, siapa-siapa yang sembahyang isya berjamaah, maka faka'annama qama al-laila nisfahu, seumpama dia berdiri malam separuh malam. Banyak isya berjamaah. Sebab tu kita nak jaga sembahyang isya. Kerana besar ganjaran dia. Kita larat dah nak ibadat sampai setengah malam, sampai pukul 1 ni, tak larat. Mana tak larat? Bulan Ramadan dah ni. Habis terawih habis dah. Kalau cukup 20 pun cukup, tak cukup pun tak ada. Macam mana kita nak ibadat sampai paruh malam? Jaga sembahyang isya berjamaah. Dan juga Nabi kata, man sallas subha fi jama'atin, barang siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, maka Allah Ta'ala bagi ganjaran pada dia seumpama dia dapat bangun malam seluruh malam. Besarnya sembahyang jamaah subuh ni. Jaga. Kita sama-sama bangunkan, lawan nafsu kita. Sebab nafsu ni, nafsu kita ni, tempat dia bawa ke mana? Tempat yang dia bawanya, kita derhaka kepada Allah. Tu nafsu. Kalau kita ikut nafsu ke habis. Kata Yahya bin Mu'adz Ar-Radhi, dia katanya, wal hawa markabun lidunubi. Bermula nafsu kita ni ialah kenderaan bagi dosa. Kalau orang tu nak dosa, ikut nafsu, dapat dosa selalu dah. Sebab dosa ni, nafsu ni kita suruh buat benda. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu amarah sangat menyuruhkan kita buat benda yang tak baik. Kenapa? Dia awal hawa markabun lidzunubi. Hawa nafsu ni ialah kenderaan bagi dosa. Wal aqlu qaidatun lil khairi. Dan bermula akal kita ni ialah pemimpin bagi benda baik. Yang pimpin kita, yang bawa kita lil khairi, bagi benda baik. Itu mana al-aqlu, akal. Sebab tu kita nak ikut kena akal tu mengatasi nafsu. Apabila akal tu dapat mengatasi nafsu, maka kita akan buat benda yang baik. Kita akan dapat taat kepada Allah. Sebab apa makna al-aqlu ni? Kata setengah ulama, al-aqlu makna al-man'u 'anil wuqu'i fi maksiatillah. Akal ni ialah dia menegakkan kita daripada jatuh maksiat kepada Allah. Itu akal. Dia boleh tahankan kita. Sebab tu Nabi kata, dalam diri kita ni diibarat seumpama satu padang yang ada dua golongan duk berperang. Apa dia? Nafsu dengan syaitan. Nafsu dengan akal. Nafsu dia pakat dengan syaitan tak? Sebab nafsu tu markabus syaitan, kenderaan bagi syaitan. Dia bertewak, dia berlomba dua ni. Dia berperang dua ni. Kalau benarnya nafsu, maka kita akan jatuh pada tempat maksiat. Kalau benarnya akal, maka kita akan jatuh pada tempat yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Atha'illah, dia katanya, aku yang paling bimbang, yang takut sekali, apa dia? Man ghalabatil hawa. Mereka yang benanglah oleh nafsu di atas dia.
Orang yang nafsu dapat mengatasi dia ni, hak tu yang aku paling bimbang sekali. Sebab apa? Hatta yu'miyaka an ru'yati tariqi qasdika. Sehingga dia dapat buta mata hati dia daripada tengok jalan qasd kau. Mana tak nampak jalan kepada ibadat kepada Allah. Qasdika ni mana ibadat kepada Allah. Dia boleh membutakan mata hati kita. Tu dia. Baik, sebab tu kita kena usaha iman dia bagi kuat. Yang keempatnya, apabila iman tadi yantahi ila yadayhi, dia sampai kepada dua tangannya, wa thamaratu, dan hasilnya apa? I'ta'us sadaqah. Dia boleh bagi sedekah. Tangan dia ni boleh bagi sedekah. Sedekah ni ada dua, ada hak wajib, ada hak sunat. Sedekah wajib kalau panggil zakat. Sedekah sunat ni kita bagilah mana yang kita kuasa, yang kita mampu. Tu dia. Hasil daripada mana? Hasil daripada apabila iman tu sampai berjelira sampai pada yadai, sampai kepada dua tangan dia. Mana apabila ada iman, maka tangan dia ni boleh bagi bersedekah. Apa tengok buat sedekah Allah banyak. Rasulullah katanya, hasinu amwalakum bis sadaqah. Hendaklah kamu jagakan harta kamu, hendaklah kamu buat agar harta kamu bisadaqah, dengan bersedekah. Makna apabila kita bersedekah, Allah Ta'ala jagakan harta kita baru tinggal lagi tu. Orang tak curi, harta kita tak hilang, harta kita bertambah. Sedekah, bagi zakat. Zakat ni apa dia? Zakat ni kalau kita cakap mudah-mudah, diumpamakan seumpama baja. Baja harta. Kalau pokok kita durian ke, rambutan ke, apa saja, kita berbaja tu, dia buah. Ada baja buah, ada baja bunga, bagi cepat. Ni kena tengok orang pandai-pandai buat kebun ni. Ada belakang baja. Bagi cepat, bagi buah dulu pada orang, ada cara dia. Maka zakat pun sama. Apabila orang tu dia buat zakat, manfaat dia bubuk baja pada harta dia. Subuh harta dia buka kurang, kita nampak dia kurang. Duit ada 10,000, buat zakat 200. Nampak kurang dah. Tapi dah Allah Ta'ala bertambah lagi. Allah Ta'ala bertambah lagi. Sebab tu zakat-zakat mana? Subur. Nak menyubur, nak suburkan harta kita yang tinggal lagi. Rasulullah katakan, hendaklah kamu memperubatkan penyakit kamu bisadaqah, dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Kita sakit, ubat dengan sedekah. Ada rahsia dalam sedekah. Itu dia. Itu dia. Lebih-lebih lagi kita benda wakaf Allah. Waktu dah sampai pada kita tak kira. Kita wakaf tempat buat air, tempat bertakung air ni. Orang duk wuduk pun air bekas yang kita wakaf tu, orang duk mandi, duk minum, duk apa. Dah tu duk berlari Allah. Itu dia. Kita bagi pada orang, makan, kita bagi buat pondok, buat madrasah, buat masjid, buat tempat yang orang ambil manfaat, maka hasillah pahala pada kita. Tak rugi. Lah ni yang kita rasa sayang ni. Tapi akhirat esok kita sesat. Allah, sikitnya aku bagi, kalau aku bagi banyak, dia nampak. Sebab tu akhirat dinamakan yaumul hasri, hari sesat. Sikit ibadat kita sesat di akhirat esok. Itu dia. Yang kelima, wa yantahi ila ainai, apabila sampainya iman kepada dua mata kita ni. Sampai pada dua mata, apabila iman ada, mata dia tengok apa? An-nazaru ila al-ibarah. Dia dapat tengok, dia dapat pandang, dan dia ambil iktibar. Dia tengok satu benda Allah Ta'ala buat ni, kejadian Allah, makhluk. Allah Ta'ala buat musibah, Allah Ta'ala bagi nikmat, dia ambil iktibar. Allah Ta'ala hantar musibah satu kaum, satu tempat ni. Hantar air, banjir ke, musnah tu ke, rusak angin ke semua, kita tengok Allah. Ni bawa atas dunia. Allah Ta'ala buat macam mana di akhirat, dia ambil iktibar. Macam mana berlaku tsunami yang lepas hudung berapa belas tahun dah, dia boleh kita ambil iktibar. Tu bawa Allah Ta'ala balas di atas dunia. Dunia ni tak balas, bukan tempat balas lagi, cuma Allah Ta'ala bagi peringatan. Dia bala musibah ni. Kalau kita tengok lagi kitab hikam, dia kata kadang-kadang ada faedah bagi kita, kadang-kadang tak ada faedah. Kadang-kadang orang ni ambil faedah daripada bala Allah.
Allah Ta'ala hantar musibah, dia dapat fikir, dia dapat muhasabah diri dia. Dulu dia Allah tu tak kenal masjid. Nah, joli sana, joli sini. Dah mabuk sana, mabuk sini, judi sana, judi sini, perang kena. Nah, jatuh mutu sekali, dia sedar Allah. Dan dia dapat bertaubat kepada Allah. Dia dapat muhasabah diri dia. Dan dia dapat fikir, tu hidayah Allah ni. Bertaubat kepada Allah. Dan sakit sikit ya, Allah panggil bala yang Allah bagi tu ada faedah, ada manfaat bagi dia. Ada juga orang yang Allah Ta'ala bagi bala tapi tak ada faedah bagi dia. Sebab apa? Tak ada iktibar. Allah Ta'ala hantar uji tu, uji ni, musibah tu, musibah ni. Dah jatuh mutu, masuk hospital. Dah 2 bulan, duit mari. Jeraka juga pada Allah. Nah, tak ada ambil iktibar langsung. Nah, sebab apa? Mata hati dia rosak dah. Itu dia, buta dalam hati dia. Apa yang kita boleh takut? Hati keras. Punca pada hati keras apa? Buat dosa tak mau bertaubat. Mula-mula tak buat satu ya tak bertaubat. Buat 2 tak bertaubat. Lama-lama dah himpun dalam hati dia gelap. Sehingga tak ada rasa apa. Sebab tu mula-mula orang buat dosa ni, dia rasa mana? Berdepan dia takut Allah, aku ni buat dosa. Tapi apabila esok kita buat, naik sikit, kurang takut sikit. Apabila yang ketiga buat, kau tak takut lama-lama jadi biasa. Jadi biasa tu susah. Nah, sebab tu dah payah nak tinggal maksiat ni, payah daripada buat ibadat. Dan kitab Minhaj Imam Ghazali sebut, dia katanya ibadat ni ada 2 pihak. Syatrun fil iktisabi wa syatrun fil ijtinabi. Satu pihak ibadat kena usaha, kena buat sembahyang, puasa apa semua ni. Yang kedua syatrun wa ijtinab. Wa syatrun fil ijtinab, dan satu pihak kita kena jauh, kena tinggal dia. Hak mana mudah orang ini? Mudah hak usaha ibadat lagi. Tapi payahnya nak tinggalkan maksiat tu payah. Sebab tu kita sentiasa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa yantahi ila jawfi. Apabila iman tu sampainya kepada perut, jawfi ini merhubung dengan perut lah. Ila batnihi. Hasil dia apanya? Wasamaratuhu aklul halali wa tarkus syubhat. Hasil dia makan benda halal, dia tinggal benda syubhat. Benda haram tak ada cakap dah, benda syubhat dia tinggal. Benda haram dah kejauh. Aklul halal, makan benda halal. Rezeki yang halal, rezeki yang baik. Itu dia. Nah, ada seorang sahabat dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat lain dia berjumpa minta amalan. Ya Rasulullah, amalan apa yang kita dapat? Dapat rahmat, amalan apa yang dapat dekat dengan Allah, amalan apa yang kita dapat syurga Allah. Dan selalu orang minta ni nak amalan. Tapi seorang sahabat ni, ya Rasulullah, nak minta apa ni? Ya Rasulullah, kami ni nak buat macam mana supaya kami dapat usaha, dapat rezeki yang halal. Nak usaha dapat rezeki yang halal. Rasulullah pegang tangan sahabat tu, dia Rasulullah cium tangan sahabat tadi. Dia. Sebab bukan senang nak dapat benda-benda yang halal. Lebih-lebih lagi akhir zaman, fitnah akhir zaman ni banyak. Sebab tu kita nak usaha. Supaya iman kita kuat, apabila sampai di perut, dia akan dapat makan aklul halal, makan yang halal. Wa tarkus syubhat, tinggalkan syubhat. Perut ni pun satu masalah. Kalau kita makan benda syubhat, benda haram, dia tak ada. Dia orang panggil ada hijab doa kita di antara kita dengan Allah. Sebab tu Yahudi dia reti banget. Dia pisah supaya orang Islam ni makan benda yang tak halal. Sebab tu kita ni kena beli yang halal. Mahal sikit pun tak apa lah. Benda halal, jakin kata halal. Kita ni kira kata murah ya. Kira kata murah, tak apa. Tu dia. Ni jaga. Sebab apa? Apabila kita makan benda yang syubhat, benda yang haram, yang tak ada sedap ibadat, tak ada rasa lazat dalam ibadat. Sembahyang pun tak rasa sedap. Baca Quran pun tak rasa sedap. Zikir pun tak rasa sedap. Tak ada lazat, tak ada ghalib, tak ada rindu kepada ibadat ni. Itu dia, kerana makanan kita tu benda yang tak baik. Kita usaha supaya makan benda yang baik. Lebih-lebih lagi yang haram. Siapa-siapa yang makan yang haram, yang jadi darah daging yang haram, apa dia? Fannaru aula bihi. Neraka yang layak dengan dia. Neraka yang layak dengan dia.
Dan yang ketujuh, wa yantahi ila nafsihi. Apabila iman tu sampai kepada nafsunya, dan hasil dia apa dia? Tarkus syahawat. Dia akan tinggalkan benda al-mustahayat, benda-benda yang ingin oleh nafsu. Apabila kita dapat tinggal benda yang ingin oleh nafsu, apa yang kita dapatnya? Jannah Allah. Sebab tu Nabi kata dalam ibarat, Nabi kata, nah, sesungguhnya jannah, innal jannah, sesungguhnya syurga ni huffat bimakarihi, dilikung dengan benda yang tak suka dengan nafsu kita. Syurga di tengah, dalam ibarat syurga di tengah, huffat bimakarihi, dilikung, dikeliling syurga ni benda nafsu tak suka. Apa dia? Bayang berjemaah, mengaji, baca Quran, zikrullah, dan buat baik, ziarah Allah, apa semua ni nafsu tak suka tu. Tapi apabila kita buat juga benda nafsu tak suka ni, kita akan dapat apa? Dapat jannah di tengah-tengah ni. Itu ibarat Nabi ni. Wa inna an-nara huffat bisyahawat. Dan sesungguhnya neraka, kata Nabi, dilikung dengan benda yang suka, yang setujulah oleh nafsunya. Apa dia? Tak sembahyang, dan judi, mabuk, berzina, curi, kata orang, maki, mengumpat. Apabila buat benda tu, maka dapat apa? Di tengah-tengah ni, an-nar, api neraka. Itu dia. Sebab tu apabila kita usaha supaya iman kita kuat, dia akan tinggalkan tarkus syahawat, yakni al-mustahayat, tinggalkan akan benda yang diingin oleh nafsu. Nah, dalam agama nafsu suka dua ya. Agama nafsu suka dua ya, apa dia? Nah, yang pertamanya buka puasa. Buka puasa apa waktu? Suka nafsu juga. Nah, hari agama suruh ni, sebab tu pukul 6 dia mari dah. Pukul 6 tu mari dah. Kalau di rumah, buka puasa rumah, pukul 6 dia masuk dapur dah. Bulan Ramadan dia masuk dapur. Bulan lain tak masuk, tak nampak bayang, tak nampak. Dah harap isteri ada duduk hidang siap-siap dah. Nah, tapi bulan Ramadan dia masuk dah. Awal masuk awal sangat ni, afdal kata dia ni, buka puasa awal-awal. Ini kan betul. Orang panggil setuju, orang panggil muafakat dengan nafsu. Yang pertama buka puasa. Dia. Yang kedua apa? Nikah. Yang kedua nikah. Apabila Nabi kata apabila dapat jodoh, segera nikah kahwin. Itu dia. Nah, nikah. Lepas nikah lagi. Itu dia. Apa? Allah sebut pula Al-Quran, masna wa thulatha wa ruba'. Baca sekat tu ya. Dua boleh, tiga boleh, empat tak boleh, tapi baca ayat tak baca habis. Kalau adil boleh lah. Kalau cukup belanja tak apalah. Tapi ya baca sekat tu ya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau mu takut tak adil, fa wahidah, satu jelah. Dia macam suka apa pun satu. Nah, nak baca bagi cukup. Mana kalau tak adil satu. Sebab tu tak boleh dusta. Nah, kalau kita jadi dua, kebanyak tambah dosa apa, duk bahu orang panggil. Nah, kalau kita buat adil tak apa, giliran bagi adil. Itu dia. Nah, ini orang panggil iman yang hasil pada kita, dan maka dia diliwarkan kepada anggota kita. Muslimat yang dikasihi Allah. Maka iman apa ni? Setengah daripada nikmat yang besar ya iman. Dan iman Islam. Kata Sayyidina Ali-nya, a'zamun ni'am, sebesar-besar nikmatnya, setengah daripadanya ialah al-Islam. Islam tu apa dia? Ya kalau yang ini dalam kaedah kita, apabila sebut Islam termasuk iman syihadah. Dan dalam kaedah kita, idza jatama'a taraqa wa idza taraqa jatama'a. Apabila sebut kata Islam, itu termasuk iman di situ. Tapi apabila kata dia sebut iman, Islam, itu lain-lain. Islam tu mana? Al-a'malu bil jawarih. Iman tu mana adalah hati ni. Tapi apabila sebut Islam satu ya, tak ada sebut iman, itu panggil sama Rasulullah. Islam, iman termasuk. Kaedahnya idza jatama'a taraqa wa idza taraqa jatama'a. Apabila sebut benda tu sebut dua-dua, mana benda lain-lain. Iman asing, Islam asing. Apabila sebut satu ya, kita panggil ijtama', makna sama ya. Iman Islam pula. Sebab tu kata Sayyidina Ali-nya, setengah daripada nikmat yang besar iman Islam, iman. Yang keduanya Al-Quran. Itu dia. Yang keduanya Al-Quran. Al-Quran itu setengah daripada nikmat yang besar kata Ali. Yang ketiga Muhammad Rasulullah. Kita jadi umat Nabi Muhammad ni. Nah,
Allah Ta'ala pakaikan Nabi kita Muhammad jadi Rasul. Yang keempatnya wal afiyah, selamat. Yang kelimanya Allah Ta'ala tutupkan keaiban kita. Ini apa lagi setengah daripada nikmat yang besar yang kita kena bersyukur. Apabila kita bersyukur ni, kata Allah, Allah Ta'ala tak tegak daripada bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah Ta'ala bertambah lagi dan kepada kamu. Muslimah dikasih Allah. Sebab tu kita jaga iman kita, jaga Islam kita. Jangan bagi jatuh Islam kita ni. Jatuh mana? Kemudian kita backup 3 sebab dia jadi murtad. 3 sebab jadi murtad: bil qalbi, bil fi'li, bil qawli. Dengan hati, dengan perbuatan, dengan perkataan dia boleh jadi murtad. Jaga elok, jangan buat benda-benda yang aku nak belajar dari kitab banyak lebar dia sebut. Semoga kita mati di dalam iman. Wa amitna bil iman. Mati dalam iman. Boleh mengucapkan akhir kalam la ilaha illallah. Boleh ucap akhir kalam dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Selamat kita dapat syurga Allah. Allah ni dah yang bertunggu-tunggu ni. Tu orang panggil kemuncak dia. Awakib dia. Nak berjaya tak berjaya di situ dah. Ni tak ada kira lagi, mari masjid pun tak ada kira lagi ni. Yang kiranya tapi apabila orang tu istiqamah buat benda baik, Nabi kata tu alamat baik itu. Sebab tu kita istiqamah dalam ibadat kita, dalam mengaji kita, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar ini saja kuliah kita, ceramah kita yang subuh ni pun dekat pelambat dah subuh tu awal, subuh tu lambat. Dan semoga kita istiqamah ibadat kita, berjamaah kita, mengaji kita, dan semoga kita dirahmati oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Dan satu lagi, jadi tak apa-apa hari ni kita masuknya Ramadan pula. Ni dah akhir, jemaah di akhir dah Rajab, Syaban, Ramadan. Kita berdoa lah balighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi satu maklum, apabila bulan Ramadan ni di pondok kita ni ada majlis berbuka puasa. Dan dia orang majlis pondok ni dia masak sendiri di pondok ni, budak makan 2 kali sehari ya. Pondok saya ni makan 2 kali sehari. Saya ngaji pun 2 kali sehari. Pagi lepas subuh ngaji Quran dulu. Ngaji Quran dulu. Ngaji Quran dah sudah pukul 7.30. Masuk makan apa malam ni, masuk siang. Lepas tu minum-minum gitu ya pagi. Minum masa setengah jam. Minum makan kuih, lapik perut. Macam mudah lapik perut. Sudah tu sambung mengaji kitab. Mengaji kitab 3 buah kitab dalam sejam setengah. Kadang-kadang kakak 2 jam. Sudah mengaji kitab tu barulah dia menanak masing-masing. Nanak sendiri. Sebab tu orang mengaji pondok ni dia pandai masak. Sebab dia nanak dia masak nasi sendiri. Dia makan mudah-mudah ya. Masak nasi goreng telur sudah. Nak tipu perut ke. Perut ni masuk apa? Sama ya. Luar ni apa sedapnya. Masuk telur goreng, masuk budu pun sedap. Jauh lah. Sama belajar cukup. Nampak? Kita bagi masa dia sejam. Dia masak, dia makan, sudah. Sambung pula mengaji 2 buah kitab. Sambung mengaji 2 buah kitab sampainya pukul 12. 12 dia pergi dah tidur, rehat. Dan bangun Zuhur dah 1:30. Azan Zuhur 1:30. Lepas tu setengah jam kita bagi masa, setengah jam nampak dah pondok ni. Biasanya budak-budak ni setengah jam baru sembahyang Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur terus mengaji 3 buah kitab. 3 buah kitab. Kutil ke asar. Lepas tu sembahyang asar pula. Lepas sembahyang asar, musyawarah ada program apa semua. Lepas tu dia nak tubik perlu, nak riyadhah sikit. Dia menanak, sebelum maghrib dia makan siang. Makan maghrib. Lepas maghrib dia ngaji sebuah kitab. Ngaji sebuah kitab dalam sejam. Sebelum sembahyang Isyak kita baca surah Al-Mulk, surah Al-Mulk dan Sejadah, dan 10 ayat suratul Kahfi. Azan Isyak, lepas azan Isyak kita sembahyang Isyak. Lepas sembahyang Isyak sambung pula 2 buah kitab. Tafsir dengan Minhajul Abidin. Sampai 10:30. 10:30 rehat setengah jam. Sampai pukul 11. Pukul 11 wajib kena hafal 1 jam. Hafal ada mata-mata yang kita bagi lah. Apa doain, kita boleh masuk pada hafal doain. Dan wujud kita bagi ingat, bagi faham. Lepas tu hafal mata Jumiyah, mata Bina, mata Izzi, mata Ummu Barahin, mata Abi Sujan. Wajib kita 5 mata di pondok saya. 5 mata kena ingat. Jadi apabila lepas tu pukul 11 dia hafal, pukul 12 sudah dia dah tidur kan. Tapi ada lagi budak-budak yang mengaji di muzakarah, kita bagi lagi setengah jam. Mana makan sehari 2 kali sehari ya. Apabila masuk Ramadan dan kita
ambil kesempatan siapa-siapa yang boleh bagi budak berbuka puasa. Buka puasa ni bukan dapat pahala buka puasa saja. Dia minum, dia makan nasi, kenyang perut, ada tenaga, dia sembahyang maghrib pahala boleh dapat. Dia orang kita pun dapat juga pahala maghrib. Sembahyang tarawih, sembahyang isyak, kita pun dapat juga pahala isyak. Dia sembahyang tarawih pula, kita pun dapat juga pahala tarawih. Nah, walaupun kita 8 dia 20 pun tak apa. Dapat pahala tu. Sebab apa? Puasa kita. Sebab dia ada tenaga dengan kita bagi makan, kita bagi berbuka puasa. Sebab kita sama kalau makan masa buka dengan lepas tarawih tak sama. Makan lepas tarawih nak tidur lah. Makan tidur. Ada juga lah baca Quran pun ada, tapi banyak tidur lah. Nah, ini makan ibadah kepada Allah. Allah banyak. Setahun sekali. Nah, kalau kita boleh bagi. Bagilah. Bulan Ramadan. Lepas tu ada orang tu kita ambil lah. Ada tanda nama, tahlil pada siapa, nama siapa. Baca Quran, dia siapa. Walaupun benda tu ada khilaf. Kita harap sampainya pahala kepada ada arwah ibu bapa kita, dan ada itu wakaf. Ada sekolah bagi zakat boleh untuk pondok, terbiarkan pondok di sana tak ada dana apa tak ada. Baru ni 2 minggu lepas Allah Taala uji sikit. Tak kira air tu untuk Allah, tapi pas maghrib, masa duk maghrib nasib baik juga. Tak kira air 8,000 liter. Dia berat sangat tadi. Dia kita orang besi tak besar mana 2 inci. Dalam 7 meter. 7 meter. Masa sembahyang maghrib bunyi dung atau abang di mana pula ni dekat ni. Bunyi dia lah. Tengok. Apa ni? Taki air tu dia besi dia patah tepat teri tu. Berat tu rumah ni habis. Belok habis besi. Tu dah buat dah lah. Siapa-siapa ni lah. Infak tu boleh. Selama mana orang tu dan air tu duk guna, duk berjalan, orang ambil air sembahyang, duk minum apa tu. Boleh pada kita penuh. Allah. Itu boleh masuk dalam tabung kita. Semoga Allah Ta'ala murah rezeki kita. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan segala pekerjaan kita. Semoga Allah Ta'ala sempurnakan hajat kita dan selamat kita dunia dan akhirat. Sekali sajalah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna 'uluman nafi'ah, rizqan thayyiban wa halalan wa 'amalan salihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan orang tu boleh kita